Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar semester 4. Okey, yang ini saya buat sedikit video lah. Saya rekod video pengajaran untuk rujukan awak sebelum awak sebelum awak jawab soalan exam nantilah untuk penilaian akhir. Jadi sebagai rujukan boleh tengoklah semua video. InsyaAllah saya akan buat video untuk semua topik kalau berkesempatan. Ya, sebab saya akan cuti bersalin. InsyaAllah kemungkinan start minggu ke-8 lah, minggu ke-8 kuliah awak. Okey, jadi kali ni saya mulakan dulu dengan tajuk yang pertama lah. Tajuk yang pertama ni iaitu menjalankan taklimat harian. Okey, menjalankan taklimat harian ni saya rasa awak dah boleh agak dah lah. Taklimat ni, apa maksud taklimat ni kan? Contoh, awak nak masuk bengkel setiap hari. Jadi awak kena beratur dulu kan dekat luar bengkel. Kan ada sedikit taklimat ringkas lah daripada cikgu-cikgu awak kan sebelum awak masuk ke bengkel. Dan biasanya selepas habis kelas pun awak nak pergi rehat pun kena beratur dekat luar pun ada juga taklimat. Taklimat ni macam umpama peringatan lah ataupun dia nak bagi penerangan dekat awak seberingkas sebelum memulakan sesuatu kerja. Sebab taklimat ni macam awak ada kelas seperti biasa, awak akan masuk duduk dekat meja dengar kuliah daripada cikgu-cikgu kan. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan, bila awak dah masuk ke dalam kilang, contohnya kawasan bengkel tu lah. Jadi awak akan berpecah kepada tugas masing-masing, berpecah kepada kawasan kerja masing-masing. Awak tak akan berkumpul lah. Jadi masa tu ketua awak, supervisor awak mungkin susah lah nak bagi pesanan, nak bagi penerangan ataupun nak bagi peringatan pasal berkenaan dengan kerja. Jadi masa bila dia nak kumpulkan awak tu untuk bagi taklimat tu sebelum awak mulakan kerja. Dan selalunya taklimat ni akan berlaku secara harian lah, terutama di tempat kerja. Sebab kemungkinan setiap hari akan ada maklumat-maklumat baru yang diterima. Okey. Okey, kita pergi kepada subtopik untuk bab 1 ni. Dia ada 5 subtopik dalam memberi taklimat harian ni. Pertama, kita kena ada penjadualan kerja. Barulah, maknanya dalam taklimat dia tu kita mesti ada maklumat tu lah. Jadi senang kita nak bagi penerangan kepada siapa. Okey. Kemudian kedua, polisi dan peraturan bengkel. Kemudian bawah taklimat harian ni juga ada objektif taklimat harian. Okey, apa matlamat nak buat taklimat harian tu? Keempat, agenda taklimat harian. Okey, agenda ni macam susunan aktiviti dia tu lah. Okey, dalam taklimat tu nak bagi tahu perkara apa dulu. Perkara yang kedua nak maklumkan apa dulu. Perkara yang ketiga nak maklumkan pasal apa. Itu kita panggil agenda. Yang kelima, maklum balas taklimat. Kena ada laporan lah. Sama ada taklimat awak tu berjaya disampaikan kepada orang lain ataupun ada maklum balas daripada pekerja-pekerja. Contoh pekerja-pekerja tak faham berkenaan dengan taklimat awak ataupun ada masalah berbangkit mengenai isu-isu yang awak sampaikan dalam taklimat tu. Jadi semua tu akan kita isi dalam maklum balas taklimat tu. Okey, untuk penjadualan kerja, untuk subtopik yang pertama, penjadualan kerja, saya rasa jadual ni kalau bila kita sebut jadual kan kita semua tahu. Jadual ni mengenai apa? Mesti ada maklumat berkaitan apa. Okey, ia tak samalah dengan jadual kelas awak tu. Kalau jadual kelas awak tu ada masa, ada waktu. Okey, modul apa, syarah mana yang mengajar kan. Okey, bila melibatkan kerja, penjadualan kerja, maknanya ia melibatkan tugas lah. Okey. Boleh tengok definisi ataupun maksud jadual kerja kat sini iaitu satu senarai tugas yang disediakan oleh seorang ketua dalam sesebuah organisasi. Ini kita panggil jadual kerja. Okey, kena ada senarai tugas. Tak boleh ada nama orang dan juga jawatan dia je. Okey.
Maknanya jawatan dia contoh ketua bengkel. Apa jawatan ketua bengkel ni, apa dia punya tugas dia? Kena adalah foreman. Apa dia punya senarai tugas dia? Kena adalah terperinci. Itu baru kita panggil jadual kerja. Okay, jadual kerja disediakan oleh penyelia kepada pekerja bawahan, bukan pekerja atasan. Itu dah terbalik. Okay. Jadi contohnya dalam jadual kerja ni, dia nak bagi shift lah. Contoh kalau awak kerja dekat kilang kan, dia ada shift-shift kan. Pukul berapa masuk, pukul berapa keluar. Si A bekerja daripada hari apa, hari Ahad sampai hari ke berapa, kemudian dia cuti, siapa pula yang ganti tempat dia. So dalam jadual kerja tu ada semua tu lah. Okay, ada juga waktu-waktu kerja yang waktu-waktu dia harus bekerja. Okay, dalam jadual kerja tu. Kemudian yang ketiga, penyelia bertanggungjawab untuk menyediakan jadual kerja kerana kerja yang dilakukan dalam firma tersebut akan diselia oleh penyelia tersebut. Jadi kalau orang lain yang buat kerja, kalau orang lain yang buat jadual, tapi orang lain pula yang pergi selia, itu tak sesuai lah. Okay? Yang sepatutnya orang yang buat jadual tu, orang tu jugalah yang kena selia. Sebab dia tahu turutan tugas-tugas tu siapa yang terlibat pada waktu tu. Okey. Ini adalah contoh jadual kerja. Ini kalau biasanya kalau kita tengok ni jadual kerja dekat syarikat lah, dekat company. Okey, masuk pukul berapa? Contoh awak tengok hari Ahad ni kan. Sunday, 1 hari bulan 4. Okey, dia masuk pukul berapa? Michelle masuk pukul 7, dia akan keluar pukul 3.30. Kemudian hari Isnin pula, mungkin digantikan dengan orang lain. Hari Selasa mungkin digantikan dengan orang lain. Ataupun kadang-kadang untuk satu jabatan tu kita ada ramai pekerja. Jadi semua rekod-rekod jadual kerja tu kita boleh buat dalam satu jadual. Okay, tak semestinya Michelle seorang lah. Boleh ada nama-nama orang lain. Orang ni masuk kerja hari apa. Isnin, Selasa, Rabu dia cuti contoh. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu dia masuk balik. Okay, dan ada juga waktu dia keluar. Okay, 3.30. Contoh ada yang keluar pada pukul 9, ada pukul 8. Jadi awak dah boleh trace lah pekerja awak masuk pukul berapa jam dia bekerja. 8 jam ke, 12 jam ke, ada yang buat OT ke, yang tak buat OT ke. Okey, fungsi jadual kerja. Kenapa setiap syarikat kena ada jadual kerja? Okey, fungsi dia sebab senang kita nak atur setiap tugas yang telah disediakan oleh penyelia. Itu fungsi penjadualan kerja. Kalau tak ada jadual kerja, awak tak tahu siapa yang ditugaskan untuk jaga mesin ni. Siapa yang ditugaskan untuk jaga contoh siapa yang ditugaskan untuk jaga kebersihan. Siapa yang ditugaskan untuk duduk di bahagian production contoh. Jadi kalau kata kita tak ada jadual kerja, masing-masing tak tahu siapa yang bertanggungjawab. Bila berlaku masalah, kita tak tahu nak rujuk kepada siapa. Okey, jadi bila ada penjadualan kerja, kita boleh atur setiap tugas. Okey, hari ni si A berada dekat bahagian production line 1. Si B berada dekat production line 2. Jadi sebarang yang berlaku dekat production line 1 boleh rujuk kepada A, pekerja A. Yang dekat line 2 boleh rujuk pada pekerja B. Jadi senanglah kita nak atur setiap tugas. Jadi proses kerja awak tu tidak akan tergendala. Okey, fungsi laporan perjalanan kerja pula untuk memudahkan kerja penyeliaan dilakukan. Okey, maknanya dia dah tahu dah line 1 siapa yang jaga, line 2 siapa yang jaga. Jadi penyelia awak mudah untuk buat penyeliaan. Maknanya dia dah tahu dah, okey line 1 siapa yang in charge. Okey, kalau berlaku apa-apa boleh rujuk. Dia akan tanya orang yang jaga line 1 tu. Okay, apa masalah? Okay, ada buat penyelesaian ke tidak? Okay, jadi dia akan rujuk dekat situ lah. Kalau contoh tiba-tiba ada pekerja yang sakit, siapa yang nak diganti? Okay, jadi kena adalah laporan perjalanan dan juga
penjadualan kerja tu kita kena adakan. Okey, maknanya tak bolehlah penjadualan kerja ada tapi laporan perjalanan kerja tu tak ada. Sepatutnya kena adalah setiap hari. Okey, kemudian kebaikan jadual kerja. Okey, kebaikan jadual kerja maknanya bila kita dah ada jadual kerja, kita follow apa yang jadual kerja tu nyatakan, maknanya dalam jadual kerja ni dia boleh memaparkan segala apa yang dilakukan semasa tugas dijalankan. Itulah macam saya cakap tadi kan, bila berlaku masalah, kita buat penyelesaian, jadi semua tu akan berada dalam laporan. Okey, jadi kita boleh tengoklah, penyelia awak boleh tengoklah, dia boleh monitor lah, okey apa yang berlaku, sini, dia boleh rujuk kepada laporan tu. Okey, kemudian kebaikan jadual kerja ni pula dibuat untuk mengatur tugas-tugas yang sedia ada ataupun yang disediakan oleh penyelia. Okey, sama je lah macam tadi kan, dia punya fungsi tu lebih kurang ni lah, maknanya kebaikan dia tu kita boleh atur tugas-tugas yang sedia ada. Kalau tak ada jadual kerja, kita nak atur pun susah. Kadang-kadang kita letak si A ni dekat line 1. Lepas tu dekat line 2 kita dah letak 2 orang. Line 3 dah tak ada orang pula dah. Jadi bila dah ada jadual kerja tu kita boleh tengok lah line mana yang memerlukan seorang, line mana yang memerlukan 2 orang in charge. Okey, itu berdasarkan kepada penyelia kita lah yang akan atur tugas kita dekat situ. Okey, untuk subtopik yang kedua, yang ini polisi dan juga peraturan bengkel. Okey, setiap bengkel dia ada polisi dia. Setiap bengkel ada peraturan masing-masing. Sama juga awak dekat sekolah pun, awak pergi sekolah mana-mana pun ada peraturan dia. Okey, awak masuk sekolah harian biasa pun ada peraturan. Awak masuk college vocational pun ada peraturan. Awak masuk bengkel Kimpalan contoh, ada peraturan dia. Awak masuk bengkel elektrik pun ada peraturan. Okey, setiap tempat dia ada peraturan masing-masing. Dan peraturan tu pula mestilah berdasarkan polisi jugalah, dia saling berkait rapat. Okey, apa polisi ni? Polisi ni bermaksud dasar yang digubal oleh syarikat bertujuan untuk keselamatan dan kesihatan pekerja serta melindungi pekerja dan majikan di tempat kerja. Sebab itulah setiap syarikat wajib ada polisi. Kalau tak ada polisi, maknanya awak tak ada panduan. Okey, panduan awak nak jaga keselamatan pekerja macam mana, kesihatan pekerja macam mana awak nak buat safety dekat bengkel, dekat syarikat contohnya. Okey, jadi bila ada polisi ni biasanya kita akan ikut akta-akta yang ada lah dalam negara. Jadi bila ada polisi ni wajib kita patuhi. Kalau kita tak patuh, syarikat itu mungkin boleh dikenakan denda. Okey, contoh peraturan atau polisi yang ada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, objektif. Jika berlaku sesuatu kemalangan, okey, objektif dia kita kena siasat kan. Bila berlaku kemalangan kita mesti siasat, kita nak tahu punca dia apa. Jadi bila kita tahu punca, kita akan buat penyelesaian. Okey, kita buat penyiasatan terhadap kemalangan contoh berlaku, kita bukan nak cari salah siapa-siapa. Okey, kita cuma nak cari punca. Bila berlaku punca, barulah kita akan rujuk balik kepada polisi, betul tak syarikat kita bila berlaku kemalangan ni, betul tak syarikat kita ikut polisi yang ada. Okey. Sebab itu bila berlaku kemalangan di tempat kerja, jika ada majikan yang tak bertanggungjawab, sesetengah pekerja, dia boleh mengambil tindakan. Dia boleh buat aduan kepada pihak atasan. Okey, sebab itu pentingnya polisi dan peraturan bengkel. Pekerja kena tahu awak contoh nanti awak masuk kerja, awak kena tahu apa polisi syarikat tu, apa peraturan syarikat tu. Jadi bila berlaku masalah, awak boleh rujuk sama ada, awak boleh cek baliklah betul ke tidak kemudahan yang disediakan oleh syarikat awak tu sudah mematuhi polisi yang syarikat itu ambil. Okey. Polisi ni, biasa polisi ni dia ada function dia lah. Bukan semata-mata untuk keselamatan sahajalah. Bila kita patuh kepada polisi, secara automatik dia akan boleh meningkatkan kualiti dan produktiviti syarikat lah. Bila semua keadaan berjalan dengan lancar, okey, tak ada masalah, tak berlaku kemalangan. Jadi secara tidak langsung proses itu akan memberi efek kepada peningkatan kualiti dan juga produktiviti syarikat.
tengok pula yang ni contoh polisi atau dasar yang ada di setengah-setengah tempat kerja lah. Okay, contoh yang pertama, dalam polisi tu ada menyatakan semua kemalangan yang berlaku mestilah dilaporkan, direkodkan dan disiasat oleh mereka yang berpengetahuan. Okey, oleh mereka yang berpengetahuan ni. Maknanya orang yang tahulah mengenai sesuatu kemalangan tu lah, tahu berkenaan dengan cara mesin tu bekerja ke. Okey, jadi kalau orang yang tak ada pengalaman, contoh awak suruh HR siasat kemalangan yang berlaku dekat bengkel. HR tak tahu apa-apa. Pasal mesin tu operasi macam mana, dia punya pemasangan tu macam mana, dia punya pemakaian pekerja bengkel tu macam mana. Mungkin di luar bidang mereka lah. Okey, yang kedua, semua pekerja mestilah memberi kerjasama dan bantuan apabila diperlukan oleh jawatan kuasa penyiasatan. Jadi bila berlaku kemalangan, pekerja-pekerja mesti ikutlah polisi yang ditetapkan ni. Kena bagi kerjasama dan bantuan. Okey, tak boleh nak suruhkan apa-apa maklumat. Contoh dia tahu siapa yang bersalah kan dalam kemalangan tu, kawan dia yang buat salah. Tapi dia sorokkan, tak boleh lah. Okey, kena bagi tahu perkara yang sebenar. Okey, kemudian semua komen-komen yang timbul hasil daripada penyiasatan mestilah dibincangkan, dipersetujui dan dilaksanakan oleh jawatan kuasa yang mengambil tindakan. Jadi apa pun sebarang komen ataupun sebarang aduan yang dibuat oleh pekerja-pekerja yang terlibat dalam kemalangan tu mestilah dibincangkan. Okey, bila dia bincang dah setuju punca daripada sini, contoh punca daripada faktor apa yang menyebabkan berlaku kemalangan tu. Jadi jawatan kuasa penyiasatan tu mestilah setuju dengan komen-komen tu dan kemudian akan ada tindakan lah yang diambil berhubung dengan komen-komen tersebut. Okey, ini contoh peraturan bengkel pula. Tadi saya dah cakap kan, setiap tempat kerja dia mesti ada polisi dan juga peraturan masing-masing. Macam awak lah, masuk bengkel MPI ni ada peraturan-peraturan dia. Tak boleh pakai slipper kan, tak boleh makan dan minum dalam bengkel. Itu contohnya lah. Okey, secara umumnya lah peralatan bengkel ni maknanya yang ini melibatkan di tempat kerja awak. Okey, bila diwujudkan peraturan bengkel tu mestilah ada fungsi dia. Supaya suasana bengkel ataupun persekitaran bengkel tu berada dalam keadaan selamat. Okey, bagi mengelakkan berlakunya kemalangan atau kecederaan. Kalau tak ada peraturan bengkel, saya confirm, okey, pasti mesti ada yang masuk kerja pakai pakaian sesuka hati. Kan? Lepas tu peralatan bengkel pun dia letak sesuka hati dia je. Dia nak operasi mesin dia pun sesuka hati dia je. Jadi dia tak ada guideline. Okay. Jadi keselamatan bengkel ni meliputi aspek apa? Aspek yang terbesar biasanya ada keselamatan umum dan juga keselamatan peralatan dan juga bahan. Okey, nanti kita akan go through lah one by one apa keselamatan umum, apa keselamatan alatan dan bahan. Okey, keselamatan umum ni. Okay, keselamatan umum merangkumi dari segi pemakaian awak. Okey, peraturan dari segi pemakaian dan juga potongan rambut. Okey, pemakaian ni maknanya daripada atas sampai bawah lah. Tak semestinya baju dengan seluar sahaja. Termasuklah kasut awak. Okey. Okey, kemudian potongan rambut. Boleh tak datang bengkel dengan rambut panjang? Pelajar perempuan, kalau rambut panjang yang tak bertudung, contoh ada yang bukan Islam, tak bertudung, boleh tak dilepaskan rambut dia contoh paras pinggan, dilepaskan macam tu? Tak boleh. Okey, ada cara dia. Sebab bila awak tak patuhi peraturan ni, dia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Pemakaian contohnya, okey. Pakai pakaian yang berenda-renda contoh pelajar perempuan kan. Lepas tu renda tu lekat dalam mesin. Jadi masalah lah kepada keselamatan awak. Kemudian sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada di bawah pengawasan guru sepenuhnya. Okey, ini sebab itulah bila sebelum awak masuk bengkel selalunya cikgu-cikgu akan suruh awak beratur dulu dekat luar. Sama juga walaupun selepas awak rehat, kan? Awak tak boleh masuk sesuka hati ke dalam bengkel. Okey, awak dah rehat, contoh rehat awak habis 11.20.
Awak sampai awal, awak pun terus masuk duduk dalam bengkel. Tak boleh. Sepatutnya awak kena tunggu di luar bengkel, tunggu kebenaran daripada cikgu dulu. Sebab apa? Bila awak masuk dalam bengkel tanpa kebenaran cikgu, okey, cikgu tak sedar ada pelajar dalam bengkel, bila berlaku kemalangan, okey, jadi masalah. Bila cikgu yang benarkan, maknanya cikgu tahu kewujudan ada pelajar dalam bengkel. Dia kena mengawasi pelajar tersebut. Okey, yang ketiga pula, persekitaran bengkel mestilah kemas, bersih dan teratur. Contoh bila dah guna peralatan ataupun kerusi meja, jangan letak kerusi tu merata-rata tempat sampai boleh menghalang orang, sampai orang boleh tersepak, kerusi tu jatuh, gelincir ke apa. Pensel contoh kadang-kadang kan pensel awak jatuh bawah meja ke apa, tertinggal kat mana-mana atas lantai. Jadi bila orang dah lalu jalan terpijak, dia akan menyebabkan kemalangan. Itu termasuklah persekitaran ya. Pastikan kemas dengan bersih. Sampah-sampah semua pastikan awak tak tinggal dalam bengkel. Okey, yang keempat, sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja di bengkel. Okey, kalau guru awak cakap tak boleh lagi ambil peralatan dalam stor, jangan pergi suka hati pandai awak pergi ambil. Okey, dengar arahan guru. Yang terakhir, kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel. Semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel. Yang ini ramai ni tak buat ni. Terutama bila awak nak pergi rehat. Kan, awak habis kelas, awak nak keluar daripada bengkel. Okey, lepas tu mulalah tak tutup suis elektrik, suis kipas, suis lampu. Okey, yang ini pastikan tutup. Okey, sebelum meninggalkan bengkel. Kemudian saya tengok pula kepada keselamatan alat dan juga bahan. Okey, keselamatan alat dan juga bahan ni melibatkan mesin lah, pengendalian mesin dan juga penggunaan peralatan. Yang pertama sekali awak kena dapat keizinan daripada guru. Tak boleh guna, walaupun awak nak pinjam pembaris besi dalam stor sahaja, awak kena minta kebenaran daripada guru. Okay, yang kedua, pastikan bahagian mesin yang berputar dilengkapi dengan pelindung keselamatan. Okay, ini yang terutamanya yang ada mata bilah tu lah, yang tajam tu kan, macam dalam gambar tu. Okay, biasanya kena ada pelindung keselamatan lah. Kemudian pastikan peralatan yang hendak digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Contoh kalau awak nak guna sesuatu, contohlah kikir ke, apa lagi yang tajam-tajam. Okay, jadi pastikan macam ulu pemegang dia tu, handle dia tu tak tercabut. Nanti awak guna-guna terpelanting terkena kawan awak kan, contoh. Okay. Kemudian pastikan mesin atau alat yang menggunakan kuasa elektrik mempunyai pendawaian yang sempurna. Yang ini kalau bolehlah sebaik-baiknya yang paling bagus yang mana melibatkan penggunaan elektrik. Sebelum awak onkan suis, awak pastikan dulu dia punya pendawaian dia tu sempurna. Dia punya wire dia tu tak ada bocor. Okey. Kemudian laporkan dengan keadaan segera sekiranya terdapat peralatan yang telah rosak. Bila awak nak guna mesin tu, contoh ada perkara yang rosak, jangan buat senyap, tak apalah boleh gunalah kot, sekejap je nak guna. Jangan. Okey. Sebab nanti takut berlaku kemalangan, mata alat terpelanting ke, terkeluar ke apa, terkena pelajar, terkena pengguna dia tu, jadi masalah lah. Jadi bila berlaku walaupun sedikit kerosakan, laporkan kepada cikgu ataupun ketua bengkel. Okey, ini contohlah gambar-gambar biasanya yang ada dilekatkan di bengkel-bengkel. Okey, peralatan apa yang pemakaian macam mana yang awak kena pastikan, awak kena patuhi. Okey, biasanya setiap bengkel yang berbeza dia ada peraturan yang berbeza lah. Okey, kemudian taklimat harian. Okey, taklimat harian tadi kan dalam topik yang inilah. Okey, taklimat harian ni topik bermula tu kan, saya cakap pasal taklimat tu. Okey, taklimat harian ni apa definisi bagi taklimat harian ni? Keterangan ringkas. Definisi ni maksudlah maksud dia keterangan ringkas tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan. Okey, taklimat ringkas je. Okey, taklimat merupakan sebuah ucapan pemakluman. Okey, disampaikan secara berhubung
hubungan dua hala dalam situasi formal atau tidak formal. Tak bolehlah awak bercakap seorang-seorang dengan mesin. Bukan dua hala, tu jadi satu hala. Okey, jadi taklimat ni kena ada hubungan dua hala. Ada sesi soal jawab antara perucap dan juga khalayak. Okey. Itu dipanggil taklimat. Okey, ciri-ciri taklimat. Contohlah awak nanti dah jadi supervisor ke apa, awak kena bagi taklimat kan dekat pekerja awak. Jadi ciri-ciri taklimat tu apa? Mudah difahami dan jelas. Okey, tak payah bagi ayat tersirat, ayat sastra. Pusing-pusing belik-belik, tak payah. Okey, ringkas dan padat. Sebab apa ringkas dan padat? Sebab biasanya taklimat ni cuma berlaku dalam tempoh yang singkat. Jadi sebarang maklumat yang awak nak sampaikan kepada orang lain mestilah ringkas dan juga padat. Kemudian mempunyai objektif jangka masa pendek. Awak jangan cerita taklimat. Dalam taklimat awak pergi cerita target company dalam tempoh 5 tahun. Tak payah. Itu dalam mesyuarat boleh. Dalam taklimat cuma objektif jangka masa pendek. Contoh dalam seminggu ni production kena siapkan berapa unit. Contoh. Jangka masa pendek lah tu. Okey. Contoh hari ni saya nak siapkan apa? Saya nak awak siapkan apa? Contoh dalam masa 2 hari nak suruh siapkan apa? Okey. Jadi dalam tempoh jangka masa pendek. Kemudian perancangan untuk aktiviti waktu terdekat atau seminggu. Okey, jadi dalam taklimat ni contoh taklimat awak lakukan seminggu sekali contoh Jadi dalam taklimat awak tu dah merangkumi semua perancangan awak untuk aktiviti seminggu. Kalau taklimat awak dilakukan setiap hari, jadi cukup ciri-ciri taklimat awak tu merangkumi perancangan dalam waktu sehari-sehari sahaja. Okey, maknanya awak sebab tiap hari awak akan buat taklimat kan, kecuali awak buat seminggu sekali, jadi perancangan awak tu kena lengkap lah untuk seminggu sekali. Kemudian terakhir sekali ciri-ciri dia mendapat maklum balas masalah dan penyelesaian. Ini sekiranya ada masalah berbangkit, contoh orang bawahan awak tu buat aduan apa-apa, jadi masa taklimat tu awak dah bagi maklum balas, penyelesaian mungkin tak boleh dilaksanakan pada waktu taklimat. Jadi cuma at least awak bagi maklum balas. Mungkin awak boleh bagi tahulah, okey, masalah ini kita akan hantar kepada jabatan mana. Jabatannya akan buat langkah-langkah yang macam mana. Jadi bila dia lakukan langkah tu baru akan berlakunya penyelesaian kepada masalah awak tu. Okey, objektif taklimat harian. Pekerja mengetahui maklumat penting. Dia boleh tahu maklumat penting apa yang akan berlaku pada hari tersebut atau target apa yang nak dikehendaki tu. Kalau objektif awak tu secara harian lah, kalau secara mingguan, jadi dia tahulah minggu tu apa yang dia kena capai. Kemudian pekerja mengikut peraturan dan SOP. Yang ini biasanya dalam taklimat kita akan ingatkan pekerja. Okey, peraturan-peraturan apa, SOP apa yang kena patuhi. Contoh semalam dah berlaku ada pekerja yang tak mematuhi SOP contoh. So bila keesokan harinya, supervisor awak, penyelia awak boleh memberi peringatan. Yang ketiga, melaporkan kehadiran pekerja dan masalah mesin, peralatan dan juga bahan mentah. Yang ini pun bila berlaku masalah yang berkait ni, jadi bolehlah kita buat aduan. Okay? Kemudian mengingatkan tugas jadual kerja kepada pekerja. Ini tugas penyelia lah. Sebab jadual kerja dia yang sediakan, jadi dia tahu siapa yang bertugas pada waktu tersebut, jadi dia boleh ingatkan balik. Kemudian membincangkan cara penyelesaian masalah jika ada. Ini jika ada masalah berbangkit. Contoh ada masalah yang dah disampaikan pada hari sebelum tu, masih lagi tak dapat diselesaikan, mungkin pada hari yang seterusnya dia boleh berbincang balik dengan pekerja-pekerja bawahan dia. Okey. Okey, agenda taklimat harian. Kita tengok agenda taklimat harian ni dia ada banyak lah. Okey. Satu tajuk. Tajuk tu kena ada lah. Kemudian kena ada salam, macam biasalah awak greeting orang kan. Kata-kata aluan, pengenalan diri, pemberi taklimat tu siapa, contoh saya penyelia, nama sekian-sekian. Okey, kemudian ada kandungan taklimat, ada penutup dan juga ada sesi soal jawab. Okey, agenda dia apa? Yang pertama, awak kena semak kehadiran pekerja awak. Bila dah semak, sampaikan maklumat apa yang nak disampaikan dan awak boleh ambil tahu perkembangan semasa, apa yang berlaku dalam jabatan awak tu. Kemudian awak ingatkan peraturan yang sedia ada. Okey. Kemudian jadual tugasan, jadual induk dan masalah sekiranya ada. Maknanya perkara-perkara yang melibatkan
jangka masa awak untuk seminggu ke, sehari-hari ke, jadi boleh ingatkan balik lah. Okay, ini subtopik yang terakhir dalam bab 1 ni. Okay, setelah awak dah selesai bagi taklimat pada pekerja, kemudian awak kena buat maklum balas lah. Kena ada laporan berdasarkan taklimat harian awak tu. Okay, kalau taklimat tu dibuat secara mingguan, adalah laporan secara mingguan. Okey, dalam maklum balas taklimat ni apa yang kena ada dalam laporan awak? Apa yang kena tulis? Okey, yang pertama laporan kehadiran. Okey, berapa orang yang datang, siapa yang tak datang. Okey, kemudian laporan masalah mesin atau peralatan dan peralatan. Kalau ada aduan lah daripada pekerja-pekerja, jadi kena masukkan dalam maklum balas taklimat tu. Yang ketiga, laporan kemajuan kerja dan juga target. Okey, maknanya yang ini contoh awak dah bagi tempoh kepada pekerja untuk capai target dalam masa 2 hari contoh. Okey. Jadi selepas 1 hari, mungkin awak boleh tanyalah perkembangan kemajuan dah. Target tu dah berapa unit production dah siap. Jadi masukkan dalam maklum balas taklimat. Kemudian yang keempat, laporan pekerja bermasalah. Okey, jika ada. Contoh dalam tempoh 2 hari atau tempoh sehari, semalam. Contoh kan ada pekerja yang tiba-tiba cuti sakit. Ataupun ada contoh tiba-tiba emergency, tak dapat datang, kemalangan. Ataupun ada yang melakukan masalah disiplin, bergaduh di tempat kerja. Jadi boleh masukkan dalam laporan taklimat awak. Kemudian yang terakhir, membuat tindakan yang sewajarnya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan laporan-laporan yang awak terima daripada pekerja awak tu lah. Contoh bila melibatkan mesin dan peralatan, jika ada kerosakan. Okey, jadi apa tindakan sewajarnya? Panggil apa? Technician ke? Panggil machinis ke? Okey, bila berlaku masalah yang melibatkan target awak ataupun flow kerja. Okey. Berlaku disebabkan apa? Sebab ramai pekerja yang tak datang contoh. Jadi adalah tindakan yang awak ambil. Kemudian jika berlaku pekerja bermasalah ni macam mana? Nak panggil pekerja ni ke? Nak nasihat ke? Ataupun nak gantikan orang lain ke? Okay, jadi berdasarkan laporan tu awak kena buatlah setiap, kalau ada 10 aduan, 10 tu awak kena tetapkanlah tindakan apa yang awak boleh ambil untuk awak selesaikan masalah tu. Okey. Kita habislah bab 1. Kita recall balik apa yang kita belajar tadi dalam bab 1 kan. Sebelum awak buat jadual ni, latihan awak ni, kita recall balik. Memula bab 1 tadi kita belajar pasal penjadualan kerja. Okey. Macam mana rupa bentuk jadual kerja tu? Kena ada nama pekerja, kena ada tugas dia, ataupun setengah tu dia boleh masukkan waktu bekerja, pukul berapa kan, tugas, apa tugas orang tu kena buat, jaga mesin apa, mesin A, mesin B, mesin C, contoh. Okay. Kemudian awak belajar pasal polisi kan, polisi dan juga dasar serta peraturan bengkel. Dalam polisi dan peraturan bengkel tu ada 2, untuk keselamatan umum ada, untuk keselamatan alat dan juga bahan. Kemudian kita masuk kepada taklimat harian tadi kan, apa yang dimaksudkan dengan taklimat harian, apa ciri-ciri taklimat yang bagus, apa yang ada dalam taklimat tu, kena ada apa, agenda, kena ada senarai kehadiran, contohlah kan, apa fungsi taklimat harian, kemudian last sekali maklum balas. Okay, jadi setelah selesai buat taklimat, kena ada laporan, awak kena keluarkan laporan, sediakan apa yang dibincangkan sepanjang taklimat tu. Okey, dah selesai untuk bab 1. Jadi saya sebagai latihan awak ni, kena awak sediakan kertas lah. Okey, bina 1 jadual bertugas masa berada di bengkel pemesinan. Dalam jadual tersebut perlulah mempunyai nama, tugasan kerja dan masa bekerja. Okey, contoh kalau kelas awak ada 27 orang kan.
Jadi dalam bengkel ni awak rasa apa tugas-tugas utama yang kena buat, awak bahagikan kepada kumpulan. Okey, kemudian tetapkanlah tugas tu kumpulan mana yang buat. Tugas yang ini kumpulan mana yang buat, pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, dah siap, boleh hantar pada saya. Okey, itu saja. Sebarang masalah boleh datang jumpa saya lah. Okey, terima kasih.